Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota Jawatan Kuasa Surau Desa Aman Surau Ubudiyah, ahli-ahli jamaah muslimin hadirin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala, maka diberikan kita peluang, kesempatan, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan kita, dapat kita hadir ke rumah Allah, mendirikan salat maghrib berjamaah. Dan kita ambil masa, ruang, waktu, kesempatan yang ada ini berada pula dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, malam ni kita tengok sambungan pengajian kitab Madza Ya'ni Intimai lil Islam. Apa artinya kita menjadi muslim, menjadi mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dah masuk muka surat. Tuan-tuan ada buku boleh buka muka surat 163. Kalau ikut catatan saya hadir pada bulan 8. Nama tak datang ni 4 bulan. 8 bulan 8 datang, bulan 10 tak datang. Dan malam ni pun kita anjak jadual awalkan kerana pada hujung bulan nanti saya pun mungkin balik kampung. Jadi kita tengok muka surat 163, firman Allah lagi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi tajuk berkaitan apa kita dah baca pada bulan Ogos yang lepas, iaitu menggabungkan diri dengan jemaah Islam, menggabungkan diri dengan perjuangan Islam. Maka itulah boleh mendatangkan masa depan yang cerah kepada agama ini, kepada perjuangan ini. Baik, ayat Quran tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul 'azim. Penulis kitab almarhum Allah yarham Syekh Dr. Fatih Yakan, dia bawa ayat ni sebagai contoh bagaimana orang-orang yang terima Islam tu. Dia terima Islam sepenuh hati. Ada yang terima dengan yakin, dengan sepenuh hati. Dan ada juga jenis manusia dia terima Islam dalam keadaan ragu-ragu. Terima juga, tapi ragu tu ada. Dia panggil syak, dia panggil penyakit waham, penyakit zon, penyakit syak. Yang mana penyakit ni lebih bahaya daripada COVID-19. Saya boleh sebut macam tu.
Tak, lebih bahaya daripada penyakit jantung, kencing manis, diabetes, penyakit gout semua tu. Kerana ia melibatkan penyakit kepada akidah, penyakit kepada iman, bukan penyakit fizikal. Yang namanya syak, bahasa Arabnya syak lah, 50-50. Terima juga. Hak tak terima pun, hak tolak, hak lawan, hak menentang, hak tak bersetuju pun, iya juga. 50-50. Ataupun zon. Zon makna lebih banyak terima, 80%. 80% dia kata okey, beres, cantik. Tengok-tengok ada lagi baki 20% tu, ataupun sebahagian kecil tu, aku rasa benda ni tak berapa elok lah, pula dah. Ataupun waham. Waham terima sikit sangat, nampak cantik Islam, pada bucu ni cantik, di sana adalah sikit nampak rasionalnya, nampak logiknya, tapi kebanyakannya aku tak boleh terima. Hak tu waham. Na'udzubillah. Tak kiralah syak ke, waham ke, zon ke, ataupun bahasa Melayu sebut ragu-ragu ke, was-was ke, itu semua bahaya, penyakit dalam bab iman, bab akidah. Berlindung daripada penyakit ni lebih berhak daripada kita berlindung dengan penyakit-penyakit lain. Ialah penyakit-penyakit lain pun kita tak nak juga. Penyakit-penyakit pada fizikal ni, badan kita ni, tambah sekarang ni, tak, musim-musim pandemik, virus merata-rata ni, tak nak juga penyakit tu. Tapi hak ni lagi lah kita tak nak. Kerana dia boleh mencacatkan akidah, menggugurkan i'tiqad, merosakkan iman. Maka Allah Ta'ala ada dalam Quran, dia bagi contoh. Bagi contoh, ada orang terima Islam bersyarat, ada orang terima Islam dalam keadaan ragu-ragu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat kita baca, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia, ada jenis manusia tu, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang menyembah Allah. Dia sembah Allah. May ya'budullah, dia sembah Allah. Dia beribadat macam orang lain beribadat. Dia terima Islam. Orang masuk Islam, dia pun masuk Islam. Orang semayang, dia semayang juga. Tetapi hak jenis ni macam mana? Ala harfin. Dia sembah Allah, dia terima Islam dalam keadaan dia duduk tepi-tepi. Ala harfin makna duduk di pinggiran, duduk di tepian. Tak berani nak masuk ke tengah kerana tak ada keyakinan. Duduk di tepi-tepi, duduk pinggiran. Orang semayang, aku semayang. Tak, orang mengucap, aku mengucap. Orang masuk Islam, aku masuk Islam juga. Zaman Nabi SAW dulu kan, ada sahabat masuk Islam, hak mengikut para sahabat. Tak, jadi berada di pinggir, makna apa? Tengok dalam kurungan tu, muka surat 163, bagaimana dia menterjemahkannya. Tidak penuh keyakinan, berada di tepi-tepi. Ibarat kata duduk di tepi-tepi ni, risiko untuk jatuh tu amat-amat besar. Duduk tepi, duduk main kat tepi. Orang Kelantan kata duduk bera. Orang Perak faham ke? Orang Terengganu faham, senyum. Tak? Orang Perak tak apa faham lah kot. Orang Terengganu, Kelantan, orang Pantai Timur ni mungkin dia faham. Duduk bera. Duduk main bera, tepi. Nak pergi ke tengah, nak terjun bersama-sama dengan orang-orang yang yakin, nak terima Islam sepenuhnya, duduk di tengah-tengah, yakinnya, terima sepenuhnya, tak. Duk main di tepi. Bila duk main di tepi-tepi, main sikit-sikit tepi yang di pinggiran ni, risikonya apa? Risikonya, bahayanya, terjun, jatuh ke bawah. Dalam konteks agama, risikonya ialah, dia boleh keluar agama Islam anytime. Boleh murtad bila-bila masa, na'udzubillah. Boleh gugur akidah bila-bila masa. Sebab apa? Dia masuk Islam, terima Islam dalam keadaan dia tak yakin sepenuhnya. Ikut-ikutan. Sebab tu iman ni tak boleh taklid. Kalau ibadah tak apa taklid. Apa makna taklid? Ikut-ikutan. Pasal apa mu ni masuk Islam? Aku Islam sebab ayah aku Islam. Tara tu je. Agama aku ni Islam, dalam IC pun tulis Islam sebab mak ayah aku Islam. Taklid. Kenal Allah. Allah mu kenal ada Allah? Kenal. Siapa Allah? Tuhan. Macam mana mu tahu Allah tu Tuhan? Tok aku ajar. Setakat tu je. Ikut tok mu. Ustaz aku khabar. Allah ada? Ada.
Mana tahu Allah ada? Ustaz aku kata ada. Tu bab akidah. Bab akidah dia ikut ustaz, ikut mak ayah, ikut tok dia. Taklid, ikut tanpa mengaji, tanpa ilmu. Sebab tu kena mengaji akidah. Kalau ibadat tak apa, kita kata ikut-ikut macam bab solat tadi kan. Macam bab solat sembahyang apa? Sembahyang subuh, solat subuh ada doa qunut. Kenapa baca doa qunut? Entah imam baca, aku baca lah. Imam angkat tangan. Mana dalil? Apa hukum qunut? Sunat ke apa ke? Mana hadis yang mengatakan sunat? Tak tahu tak apa. Tak tahu pun. Sebab itu bab ibadah. Tetapi bab akidah jangan. Kena tahu, kena mengaji. Dalil yang mengatakan Allah tu ada, dalil akal, dalil naqli, Quran hadis. Paling-paling korang Allah ada. Apa yang Quran mengatakan Allah ada? Qul huwallahu ahad. Okey dah tu. Kalau mengatakan Allah tu ada, Allah esa tunggal, qul huwallahu ahad, barulah benda-benda macam ni ilmunya, mengajinya tadi meyakinkan dia terima Islam sepenuhnya 100%. Bukan macam contoh hak ni, hak muka surat 163 kita baca malam ni, ayat daripada surah Al-Hajj ayat 11 ni, ala harfin, duk tepi-tepi je, duk di pinggiran je. Dalam kitab tafsir sebut bagaimana berada di tepi gaung. Dalam tafsiran beberapa ulama, berada di tepi gaung, macam duk tepi gaung, anytime, anywhere. Jalan sempit tepi gaung tu, silap sikit habis jatuh. Tergelincir, mudah sangat nak tergelincir, jatuh ke gaung mati. Maka ibarat kata dalam bab akidah ni, mudah sangatlah mudah sangat nak terkeluar daripada Islam kalau terima Islam dalam keadaan jahil, terima Islam dalam keadaan tak yakin, ragu-ragu. Kenapa tak yakin? Kenapa ragu-ragu? Kerana tak ada ilmu. Kenapa tak yakin? Kenapa was-was? Kerana tak mengaji. Itu pentingnya ilmu. Kerana setan tepuk tangan lah setan. Mu tak mengaji, mu jahil tak apa, tepuk tangan dia. Teruskan dengan jahil mu. Kekallah mu dalam tak mengaji sampai ke tua, sampai ke mati. Setan punya khoja. Na'udzubillah. Jadi Allah kata ada kalangan manusia yang menyembah Allah Ta'ala, masuk Islam dalam keadaan yang di pinggir. Tengok dia punya kurungan. Tidak penuh keyakinan, ragu-ragu. Betul ke aku masuk Islam ni? Betul ke keputusan aku memilih Islam ni? Na'udzubillah. Ada riwayat sebut, riwayat Imam Bukhari dalam hadis. Seorang lelaki dia terima Islam, tapi dalam keadaan dia letak syarat, dia main logik. Aku masuk Islam. Aku masuk Islam, ketika aku masuk Islam, aku jadi Muslim ni, aku dapat anak lelaki tak? Sebab dia tak ada anak lelaki. Tengok. Dia tak yakin sangat dengan Islam pun. Cuma dia kata, kalau aku masuk Islam, mungkinlah Islam ni boleh memberi kebaikan. Mungkin. Tak? Jadi kalau aku masuk Islam ni, boleh anak lelaki ataupun kuda aku bunting. Kuda, dia bela kuda. Dia seorang lelaki yang tak ada anak lelaki. Seorang yang tak ada anak perempuan ada. Cuma dia nak anak lelaki. Dia tak ada anak lelaki dan dia tidak ada kudanya, tak bunting. Dia bela kuda. Jadi dia masuk Islam dalam keadaan tak apa, mungkin boleh jadi aku masuk Islam ada kebaikan dia. Allah bagi kat aku anak lelaki. Dan Allah bagi aku kuda aku bunting. Kuda aku beranak pinak. Kaya aku. Ni saudagar kuda. Dan kalau kata tengok-tengok masuk Islam juga, tak boleh juga anak lelaki. Rumah aku tak mengandung pula. Kalau mengandung tu anak perempuan lagi. Ataupun kuda aku sama macam tu juga, kuda aku duk mandul kat situ lah kuda. Tak bunting-bunting. Sudahnya keluar Islam. Tengok. Tak tu je. Dalam kitab riwayat Bukhari sebut, dalam kitab tafsir pun ada. Setara tu je. Masuk Islam nak kepentingan dunia, nak bersyarat pula. Jangan semayang. Semayang ni, orang kata semayang ni murah rezeki. Bukan setakat semayang fardu, solat duha. Solat duha ni murah rezeki. Mungkin boleh naik pangkat. Gaji naik, pangkat naik, murah rezeki. Setara tu je. Tengok-tengok tak murah. Lagi Allah tarik rezeki, mudah tak semayang ni. Tengok. Macam tu ke? Macam tu ke pemahaman kita tentang menyembah Allah, terima Islam?
Sudah pasti jawapannya bagi orang mukmin sebenar, Muslim sebenar, no, bukan macam tu. Sembah Allah Ta'ala, Allah tu Tuhan bagi yakin. Soal dia nak bagi tak bagi itu cerita lain lah. Semua ketetapan Allah Ta'ala. Kepentingan dunia tak ada pun bagi kita. Berdoa pada Allah nak. Ya betul, Allah suruh kita minta dunia. Tapi kalau Allah tak bagi, bukanlah menjejaskan akidah kita. Kita dah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta juga dunia. Hasanah fid dunya, atina fid dunya hasanah. Jejaskan iman kita. Langsung tak memberi kesan kepada akidah la ilaha illallah. Benda hak kita tak dapat. Contoh, bukan semua benda kita dapat. Ada orang kaya dia tapi tak ada anak. Mungkin boleh jadi ada orang macam tu. Ada orang anak ramai tapi rumah kecil, contoh. Ada orang dia duit banyak tapi sakit, tak sihat. Gaji besar, makan itu tak boleh, makan ini tak boleh. Sebab apa? Penyakit, contoh. Jadi benda-benda yang dia tidak nak, benda hak dia tak mahu tu, tetapi Allah bagi juga ujian itu, tidak sedikit pun menjejaskan agama dia, Islam dia, iman dia, akidah dia. Bukan macam jenis ni, mayya'budullah ala harfin, masuk Islam sembah Allah, duduk tepi-tepi, duduk di pinggiran, anytime, anywhere, boleh jatuh, boleh terkeluar daripada agama Allah Ta'ala. Wa'iyadzubillah. Letak syarat pula. Dia buat main syarat macam tu. Dia macam tu dengan Allah ni. Dia buat macam pok menakan dia. Main letak syarat. Baik, tengok contoh ayat tu. Fa in asabahu khairun itma'anna biha. Sekiranya, hingga jika ia beroleh kebaikan, khairun makna kebaikan. Kalau dia dapat khairun, hak dia dok minta, nak umur panjang, nak badan sehat, nak naik pangkat, nak gaji besar, nak duit banyak, nak harta mewah, nak rumah banglo, nak kereta mewah, macam-macam dah khairun hak dia nak, hak dia minta tu khairun, kebaikan. Dalam keadaan dia masuk dalam keadaan ragu-ragu tu, itma'an nabi, dia pun bertenang. Ya, bagus juga Islam ni. Baru nampak bagus Islam apabila dapat sesuatu. Betul juga Islam ni. Baru tahu, baru yakin betulnya Islam bila dapat sesuatu. Kalau tak dapat, tak boleh pakai Islam ni. Aku masuk Islam tak jadi apa, na'udzubillah. Jadi Allah kata fa in asabahu khairun, dan sekiranya dia mendapati kebaikan itu, itma'an nabi, maka dia pun tenang dalam keadaan itu. Tetaplah ia dalam keadaan itu. Itma'anna ni macam tonton ngaji bab apa? Rukun solat. Salah satu rukun solat apa? Tamak ninah kan? Daripada perkataan itma'anna. Tamak ninah ni bertenang, dia tak boleh laju-laju. Daripada iktidal nak sujud kena bertenang. Daripada sujud nak bangkit ke berdiri, dia kena tenang, tak boleh laju-laju. Daripada perkataan itma'anna. Maknanya bila dia dapat kebaikan, tenang je dia, beres. Cantik juga Islam ni. Baik, seterusnya Allah kata apa? Wa in asabathu fitnah. Ni lagi bahaya. Ni bahaya. Wa in asabathu fitnah. Tapi kalau sebaliknya, yang ditimpanya, yang dia dapat bukan khairun, bukan kebaikan, tetapi fitnah. Fitnah apa? Bala. Fitnah makna apa? Fitnah di sini makna bala, bukan makna orang Melayu. Orang Melayu guna fitnah dengan makna tuduh tak? Fitnah, mu fitnah dia, makna mu tuduh dia. Bukan, fitnah di sini bukan makna bahasa Melayu menuduh, tapi fitnah di sini dengan makna bala, bencana, ujian, benda-benda hak tak berkenan, benda-benda hak dia takut. Sekiranya dia mendapati, telah menimpanya fitnah, bala, bencana, benda-benda yang bahaya, benda-benda mudarat hak dia tak suka, inqalaba ala wajhihi, maka apa dia punya reaksi, apa dia punya respon? Dia berpatah balik ke belakang. Kafir tu, murtad. Tak ada pasal aku masuk Islam, boleh bala. Kalau Allah uji dia, na'udzubillah. Senang sangat murtad. Sebab apa? Masuk Islam nak kaya, tiba-tiba tak kaya, keluar Islam. Sembah Allah dalam keadaan nak sesuatu, tiba-tiba Allah uji tak bagi pada dia, mudah. Inqalaba ala wajhihi, maka ia ditimpa satu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Berbaliklah ia ke belakang dengan makna patah balik kepada kekufuran.
Allahu Akbar. Ayat ni turun 1400 tahun sudah, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita nampak hak patah balik ke belakang, hak balik kepada kufur, kata murtad lah. Senang sangat murtad tak? Tak, kadang-kadang sebab cinta pun boleh jadi murtad. Tak, kasih sayang pada tunang, sayang pada kekasih, udah melanggar, udah lari jauh daripada kebenaran. Allah nak takutnya kita. Tak, jadi Allah apa kata? Apa kata Allah? Allah bagi berita yang menakutkan. Khasirat dunia wal akhirah. Khasirat dunia wal akhirah. Maka dia rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Hak dunia pun rugi, hak akhirat pun lagilah tak dapat apa. Kerana apa? Kerana tidak ada keyakinan kepada Allah Ta'ala. Masuk Islam pun ikut-ikut je. Masuk Islam pun bersyarat. Masuk Islam pun duduk tepi-tepi. Tak yakin 100% akidah la ilaha illallah. Tak yakin 100% tentang kebenaran syariat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam cari sesuatu, tiba-tiba tak dapat benda tu, maka dia lari, dia keluar, dia murtad, dia lawan balik. Allah kata khasirah. Khasirah makna rugi. Khasirah makna rugi. Sebagaimana kita baca wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin dengan khasirah daripada perkataan yang sama. Rugi mana, apa benda dia rugi? Dunia rugi, akhirat pun dia rugi juga. Allahu akbar wa iyadzubillah. Dan Allah kata dzalika huwal khusranul mubin. Itulah rugi yang nyata, terang-terang kerugiannya, al-mubin, nyata kerugiannya. Huwa ad-dalalul ba'id. Dalam beberapa riwayat menyebut ad-dalalul ba'id, sesat yang jauh dah. Ni kita boleh kata sesat lah ni. Masuk Islam nak sesuatu, tak dapat, keluar, sesat. Kesesatan yang nyata. Na'udzubillah. Jadi pengajaran daripada ayat ni, masuk Islam, terima Islam, jadi Muslim, jadi mukmin 100% yakin. Tak ada lah hak jenis ni, hak duduk tepi-tepi. Masuk, terima 100%, duduk tengah-tengah, berani kita yakin kebenaran Islam ni. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, ya aku terima, sami'na wa ata'na, itulah baru ya. Barulah mukmin Muslim. Sebagaimana tajuk kitab ini, sebagaimana tajuk buku ini, hak kita baca 10 tahun lebih dah. Lebih 10 tahun dah kita baca ni, iaitu apa maknanya Muslim sebenar. Apa maknanya kita jadi mukmin? Situlah maknanya, iaitu 100% yakin bahawasanya Islam itu benar. Bukan hak jenis ni, duduk tepi-tepi. Tak. Masuk Islam pun bersyarat. Itu semua adalah kesesatan yang nyata. Baik, habis ayat yang pertama malam ni. Tengok pula petikan yang kedua. Petikan ayat yang kedua. Yang ni panjang sikit, lagi panjang. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. 3 ayat digandingkan, 3 ayat. Maka Allah sebut apa pengajarannya? Kata Allah Ta'ala, ramai. Berapa ramai Nabi? Ramai Nabi maknanya sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'ayyin min nabiyyin, ramainya para Nabi. Dan berapa ramai para Nabi yang berperang bersama-sama mereka. Sejumlah besar daripada pengikut-pengikutnya, hak berjuang dengan Nabi ni. Hak ni hak sebenar. Jadi petikan ayat tadi, duduk beriman, terima Islam pun duduk macam duduk tepi-tepi je, hak tu tak boleh pakai. Yang ni yang boleh pakai. Yang ni lah yang sebenar, iaitu orang yang berjuang bersama dengan Nabi. Allah bagi contoh, min nabiyyin, ramai Nabi-Nabi, qatala ma'hu ribbiyun, pengikut dia kathir, ramai pengikutnya berjuang bersamanya, perang bersamanya, berdakwah bersamanya, amar ma'ruf nahi munkar bersama dengan Nabi. Nabi-Nabi dan pengikut mereka, hak beriman sungguh ni. Fama wahanu, dia orang tak takut rugi, tak takut macam mana tu berbanding dengan cerita tadi.
Hak masuk Islam tanpa iman yang kukuh ni, hak masuk Islam bersyarat ni takut. Dia takut timpa, dia takut bila masuk tak dapat apa. Takut bila terima Islam tak dapat apa. Sebab itu yang dia cari. Tapi ini yang ni Allah kata fama wahanu, mereka tidak takut. Ataupun terjemahannya apa situ? Pengikut-pengikut tidak menjadi lemah. Lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah Ta'ala. Allah uji, dia tak takut dengan ujian Allah. Dia sangka baik dengan Allah Ta'ala. Dia tak jadi lemah dengan ujian ketika berperang. Musuh, ramainya musuh. Para musyrikin apa tak kata kepada Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihinanya Nabi, dicaci makinya Nabi. Jadi mereka tidak ada ketakutan. Nabi pun sebut, Allah pun sebut dalam Quran, orang-orang beriman ni la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada takut, tak ada duka cita. Sifat orang beriman. Nak takut apa? Benda yang dia hadap tu, benda yang akan dia hadap, sama ada dalam lubang kubur, kerana atas dunia dia takut dah. Wala hum yahzanun, dan dia tak duka cita atas apa yang dia akan tinggalkan, iaitu dunia. Dia tak bersedih, dia tak takut. Hak mana perang tinggal Nabi tu, dia tak fikir dah apa hak dia tinggalkan di kampung dia. Ikut Nabi pergi Tabuk, tinggallah di Madinah, tinggal kampung halaman, tinggal anak bini, tinggal kebun-kebun kurma. Tak takut rugi apa dah. Sebab yang sana tu lagi untung. Kalau gugur mati, syahid. Kalau menang, maka Islam juga yang untung. Apa nak takut? Oh, tu iman dia. Allahu Akbar. Jadi Allah memberi pujian kepada mereka. Ini Islam sebenar, bukan macam tadi. Hak masuk Islam pun bersyarat. Tak. Jadi Allah kata, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, dan mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka pada jalan Allah. Ada bencana apa dia menimpa mereka, macam-macam lah. Boleh jadi kalah sebagaimana Uhud, perang Uhud, kalah. Tapi lepas pada perang Uhud, adakah mereka serik? Lepas perang Uhud, oh kalah kita. Udah tak berperang, serik? No. Banyak lagi perang susulan daripada kekalahan di Uhud. Lepas perang Uhud, perang Dhatul Riqab. Lepas Dhatul Riqab, perang apa lagi? Macam-macam. Selepas perang Ahzab, perang Khandaq. Khandaq Ahzab perang samalah, nama je lain. Hakikatnya perang yang sama. Tahun ke-5 Hijrah, perang Ahzab ataupun perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, perang Yarmouk, macam-macam perang. Tidak menakutkan mereka walaupun dah kalah di Uhud. Tidak lesu. Wa ma dha'ufu, dah jadi perkataan Melayu tak? Dha'ufu, apa perkataan Melayu? Dha'if. Itu asalnya perkataan Arab, tapi kita pinjam. Dha'ufu makna lemah. Dha'if tu makna lesu, lemah. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, dan jauh sekali mereka menyerah diri. Tak, sama sekali tidak menyerah diri. Ini maruah agama. Tak. Orang Muslim yang sebenar, mukmin sebenar, yang ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun bukan zaman Nabi je, ini merujuk kepada mana-mana zaman sekalipun. Pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Nuh, pengikut Nabi Musa, ahlul kitab yang beriman tu, mereka tak menyerah kalah kepada Fir'aun. Nabi Musa tak menyerah kalah kepada Fir'aun. Pengikut Nabi Musa tak menyerah kalah kepada Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim, dia tak menyerah kalah kepada Namrud. Pengikut Nabi Ibrahim tak menyerah kalah kepada Namrud. Tak tunduk, kerana ini maruah agama, iman yang kuat. Ini Muslim mukmin sebenar. Zaman Nabi Muhammad lagi dah, sahabat-sahabat tak tunduk kepada Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Tak tunduk pada Abu Lahab. Tak tunduk pada musuh-musuh Islam. Kerana apa? Kerana ada keyakinan dalam hati mereka. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam sentiasa tinggi, Islam sentiasa menang. Tidak ada yang boleh mengalahkan ketinggian, keagungan, kemuliaan agama Islam. Maka Allah cerita, wa ma dha'ufu, mereka tidak lesu. Tidak lesu makna tidak lemah, dan tidak pula menyerah diri kepada musuh. Wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu amat sayang pada orang yang sabar. Mereka sabar. Kalah pun mereka sabar. Dekat Uhud, perang Uhud, Allah cinta sayang kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam perjuangan. Kata hukama, kata para bijak pandai, siapa-siapa yang tak rasa pahitnya berjuang, maka tak rasa manisnya kemenangan. Siapa-siapa tak melalui, tak sanggup nak sabar menempuh kesusahan, dia tak sanggup nak sabar menempuh kesusahan,
maka jangan harap mu boleh rasa manisnya, nikmatnya kejayaan. Siapa-siapa tak sabar, tak ada kesabaran, tak ada ketabahan, dia tak sabar, dia tak tabah menempuh benda susah, maka dia takkan rasa manisnya kejayaan, kemenangan. Maka Allah beri berita gembira, Allah sayang kepada orang sabar. Sabar, susah dulu, berjuang dulu, lepas tu menang. Kalau tak menang atas dunia pun, confirm menang di akhirat. Itu tarbiyah daripada Al-Quran yang dibacakan. Dia turun, ayat ni turun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca pada sahabat, menambah-nambahkan lagi semangat sahabat untuk berjuang. Baik, habis ayat yang kedua. Wa ma kana qaulahum. Ini 3 ayat sekaligus dia bagi ni. 3 ayat sekaligus diberikan. Yang kedua, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana, dan tidak adalah perkataan mereka yang dikatakan oleh mereka, yang didoakan oleh mereka. Ni contoh doa yang Allah ajar dalam Quran. Doa dalam Al-Quran semua yang kita boleh amal, kecuali doa ahli neraka. Kalau kata dalam Quran banyak Rabbana, tak terkira lah banyak mana Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana belagi, Rabbana zalamna anfusana, doa Nabi Adam, doa Nabi Ibrahim, Rabbana alaika tawakkalna, macam-macam doa Rabbana. Kecuali doa ahli neraka, kerana ahli neraka dia berdoa menyesal. Itu jangan kita amal lah. Rabbana absarna wa sami'na, kan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami dah tengok neraka, kami dah nampak neraka, kami dah dengar neraka. Yang tu jangan doa lah. Sebab tu doa ahli neraka di akhirat esok Allah dah sebut awal-awal. Adapun lain pada tu, ini doa yang boleh kita amalkan selepas solat ataupun bila-bila sahaja kita nak berdoa, kita ambil doa ni. Allah ajar doa ni, yang mana doa ni diamalkan oleh pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut Nabi. Dia kata apa? Rabbana ighfir lana, hai Tuhan ampunlah dosa kami. Ighfir lana dzunubana, ampunlah dosa kami ya Allah. Rasa berdosa, minta ampun ni. Sahabat minta ampun, para Nabi minta ampun. Padahal kita kata bila masa Nabi buat dosa, Nabi maksum. Sifat maksum maknanya apa? Terpelihara. Jadi mereka tetap mendoakan keampunan. Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah kesalahan kami. Nabi SAW sehari 70 kali, riwayat mengatakan 100 istighfar. Kata ulama, kenapa Nabi beristighfar? Kenapa Rasul-Rasul beristighfar juga, walhal dalam keadaan dia tak buat dosa? Ada riwayat mengatakan kerana Nabi beristighfar, para Nabi, para Rasul beristighfar kerana mereka rasakan keyakinan mereka tu bertambah-tambah. Dalam keadaan iman tu bertambah, yakin tu bertambah, dia pun astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, minta ampun di atas keyakinan yang sebelum ni tak bertambah. Tu kata ulama. Istighfar, minta ampun para Nabi dan Rasul. Kenapa nak minta ampun? Tak berdosa pun kan? Tapi kata ulama, sebahagian ulama kata kerana iman mereka bertambah, hari ni bertambah. Katakanlah hari ni iman tambah, dia pun astaghfirullahaladzim. Kerana apa? Kerana nak minta ampun hak semalam tak banyak macam hari ni. Bertambah yakin dengan Allah hari ni, minta ampun, astaghfirullah. Kenapa? Sebelum ni aku tak yakin tara ni. Esok bertambah lagi yakin. Sebab iman para Rasul tu bertambah. Itu iman para Rasul. Adapun kita, masa bertambah tu bertambah lah, masa kurang, silap-silap masa kurang lagi banyak. Itu sifat turun naik. Ni duduk atas surau ni, masa mengaji ni, masa buka kitab, bertambahlah iman. Karang balik rumah karang, buka Astro Maharaja Lawak, masa tu turun balik. Tak? Subuh esok mari semayang, bertambahlah iman. Turun surau, pergi lepok kedai kopi, sarapan pagi, udah mengumpat kat orang, turun balik. Itu kita. Tapi para Nabi, para Rasul, dia bertambah, naik. Tapi kenapa istighfar juga? Ulama kata, kerana ketika mana iman tu bertambah, yakin tu bertambah, astaghfirullahaladzim, nak minta ampun. Semalam aku tak tambah tara ni, hak masa lepas ni, hak belum ni, aku tak yakin macam ni. Begitulah seterusnya. Allahu Akbar. Istighfar para Nabi dan Rasul.
Jadi balik pada ayat ni, tak habis lagi. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana. Mereka mendoakan, ya Allah ampunlah dosa-dosa kami. Wa israfana. Israfana mana apa? Tajawazal had, melampau had, melampau had dosa-dosa kami, dan apa sahaja perkara-perkara yang melanggar had, yang melampau, segala perkara yang menggambarkan melampau batasnya kami. Dia terjemah apa tu? Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan. Dia terjemah berlebih-lebihan. Dalam kitab tafsir sebut tajawazal had, melampau had, melanggar perintah agama dalam urusan kami. Tu minta ampun. Allah Maha Pengampun. Tak, macam saya boleh kait dengan isu semasa yang heboh sehari dua ni, apabila kes perkahwinan di India tu melibatkan pemain hoki India kan dengan rakyat Malaysia, perempuan isterinya rakyat Malaysia, itu lebih pada melampau batas dah tu. Tak, kita nak hukum dia tak apa, itu cerita lain. Saya tak kata nak kata dia murtad kafir, itu bukan hoja kita. Itu bagi pihak berkuasa siasat. Timbalan Menteri Agama pun dah bagi jaminan dia akan siasat benda ni. Tapi kalau tengok pada video tu, Zahir kata memang melampau. Memang melampau. Tak sanggup masuk tempat ibadah bukan Islam, masuk kuil, masuk gurdwara agama Sikh, sanggup sujud pada makhluk. Memang melampau. Perkara yang boleh membawa kepada rosaknya akidah. Maka apa lagi perkara hak paling baik, terbaik untuk menebus benda ni? Ni. Macam ni lah doa. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunlah aku, dhunubana, dosaku, wa israfana, dan benda-benda yang melampau ni. Taubat nasuha, bukan setakat taubat nasuha, mengucap balik. Perbaharui syahadah. Tak boleh terima. Kita tak boleh kompromi benda-benda macam ni. Soal dia masih Islam ke, udah murtad ke, itu kita tawakuf. Kita tak no comment dulu. Itu saja pihak-pihak berkuasa menyiasatnya dan serah pada Allah Ta'ala. Tapi zahir daripada video yang sebegitu yang disebarkan, yang tular, yang viral sehari dua ni, boleh berani kita kata memang cukup melampau. Dan ubat dia tak ada ubat melainkan istighfar, taubat pula, taubat nasuha, dan perbaharuilah syahadah, mengucap balik. Dan Allah Maha Pengampun. Kita doa moga dapat hidayah lah orang-orang yang melampau macam ni, atas nama cinta, atas nama budaya, atas nama adat, dia terlanjur israfana dalam urusannya, melampau-lampau, berlebih-lebih. Maka moga-moga Allah ampun kepada yang bertaubat. Tak bertaubat, jawab depan Allah, mudah je. Baik, mana lagi? Wa israfana fi wa thabbit aqdamana, dan thabbit aqdamana, doa para orang-orang yang mukmin ini, doa orang-orang yang beriman ini, Allah puji doanya dan Allah rakamkan dalam Quran. Wa thabbit aqdamana, kekalkan. Thabbit mana tetap, istiqamah. Minta istiqamah dengan Allah. Ya Allah, istiqamahkanlah hati kami, ya Allah. Thabbit mana tetapkanlah tapak-tapak kaki kami. Aqdamana, aqdam daripada perkataan qidam. Bukan qidam, qidam sifat Allah. Qidam sifat Allah kan. Allah wujud qidam. Allah tu qidam, Allah sedia ada. Tetapi ini bukan qidam, ini qadam. Qadam mana apa? Tapak kaki. Jadi kalau qadam tu banyak sangat tapak kaki, pejuang-pejuang Islam aqdam. Aqdam makna tapak-tapak kaki. Wa thabbit aqdamana, tapak kaki kami ni biar tetap. Di mana? Dalam Islam, tak lari ke mana. Wa thabbit aqdamana makna kata pendirian kami, tapak kaki kami. Kalau kaki kami di sini bersama Islam, bersama Rasulullah, bersama Nabi, bersama perjuangan, kaki kami tak akan lari ke kafir. Kaki kami tak akan pergi ke pihak musyrikin. Tu wa thabbit aqdamana. Tu doa gaya bahasanya. Istiqamah lah. Kalau nak terjemah mudah-mudah. Kita tak lari ke mana? Kita tak lari kepada perjuangan yang sesat, tak lari kepada puak-puak kafir. Duduk apa sahaja ujian sekalipun, susah setara mana berjuang sekalipun, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah ya Allah. Sudahnya ditutup dengan doa minta kemenangan ataupun minta pertolongan. Wansurna, nasrun, dua makna. Wansurna, nasrun, dua makna. Makna pertama tolong, dan makna kedua menang. An-nasru dengan makna tolong, dan an-nasru juga dengan makna menang. Wansurna, tolonglah ya Allah, 'alal qaumil kafirin, bagilah kami menang. Tolonglah ya Allah, kami nak berjuang melawan orang-orang kafir.
'alal qaumil kafirin, yang kafir, yang terang-terang menentang Allah dan Rasul. Ni hak ni lah Muslim sebenar, mukmin sebenar. Apabila datang padanya satu rasa yakin, keyakinan dalam dada, maka tak ada siapa boleh halang kemarahan pejuang-pejuang agama Allah Ta'ala. Baik, ayat terakhir penutupnya, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Tu berita baik, janji baik. Mula-mula Allah cerita tentang situasinya ialah orang yang ikut Nabi berjuang bersama Nabi. Mula-mula tu. Yang kedua Allah kata apa? Allah cerita pula doa mereka. Doa mereka yang boleh kita hafal ataupun kita amalkan, daripada Rabbana sampai kafirin tu. Kalau tuan-tuan nak hafal, nak amalkan, boleh. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Boleh diamalkan, ambil doa. Dan kata ulama, doa paling afdal doa dalam Quran. Yang kedua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Doa hak paling afdal ialah doa daripada Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana dhalamna, termasuk Rabbana hak kita baca malam ni. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa. Baik, yang terakhir ayat ketiga ialah berita baik. Janji-janji baik. Bashir, dalam bahasa Arab sebut bashir. Bashir ni apa? Berita baik. Siapa hak janji berita baik ni? Siapa hak janji kebaikan ni? Allah Ta'ala. Yang mustahil Allah mungkin janji. Kalau hak janji tu orang, tak berapa nak percaya. Kalau hak janji tu kerajaan, belum tentu. Kalau hak janji tu YB, lagi dah belum tentu tak. Tapi ini hak janji bukan kerajaan, hak janji ni bukan YB, hak janji ni bukan menteri, hak janji ni Allah Ta'ala. Maka yakin Allah takkan memungkiri janji. Apa dia? Fa'atahumullahu thawabad dunya. Maka Allah bagi pada dia kebaikan dunia. Allah bagi kepada dia pahala dunia. Pahala atas dunia Allah bagi. Contoh, menang di peperangan Ahzab, menang di mana-mana medan perang, maka dapat apa? An-nasru. Thawaban dunia, kata ulama, tafsiran ulama, apa kata ulama? Thawaban dunia, apabila Allah menjanjikan thawaban dunia, kata ulama, an-nasru, pertolongan. Allah tolong. Tak, tengok perang Badar lah, berapa orang je? 313. Hak lawan kafir berapa orang? 1000. Tapi datanglah thawaban dunia, pertolongan atas dunia. Allah tolong Allah. Turun malaikat. Murdifin, berduyun-duyun turun malaikat. Hak 313 tu jadi kuat lebih pada 1000. Perang Badar kan, kafir musyrik, oh kita 1000, demo 313 je, takkan kita tak boleh menang, kata pokok kafir. Rupanya hak 313 ni Allah turunkan pertolongan sawabad dunia, pertolongan atas dunia, dengan tafsiran ulama an-nasru, kemenangan. Dengan cara malaikat turun berduyun-duyun, maka menang pada peperangan Badar. Allah boleh buat macam tu. Menang pula di Ahzab, menang pula di perang apa? Hunain, walaupun peringkat awal hampir kalah perang Hunain ni. Perang Hunain hampir-hampir kalah peringkat awal kerana rasa bangga, rasa gagah, kerana ketika tu umat Islam dah ramai, tak macam Badar dulu. Maka ada rasa sombong, ada rasa bangga, maka Allah uji. Hampir-hampir kalah, tapi sudahnya menang juga. Itu perang Hunain. Jadi itu contoh bagaimana Allah janjikan thawaban dunia dengan makna an-nasru wal ghanimah, dan ghanimah. Allah bagi ghanimah. Ghanimah apa makna ghanimah? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Sudah menang, maka hak rampasan perang itu milik agama Allah, milik Rasulullah, milik Allah dan Rasul, milik Islam. Baik, wa husna thawabil akhirah. Tak cukup dengan dunia. Allah janji apa? Allah janji kebaikan pahala akhirat, kebaikan sawabil akhirah, kebaikan ganjaran akhirat. Apa makna ganjaran akhirat? Ulama tafsir sebut mudah je, jannah, walaupun Allah tak sebut jannah. Dia ada bagi tafsir ada? Tak ada, dia tak sebut di situ. Dia hanya terjemahnya. Dalam buku ni dia terjemah. Dia terjemah apa? Dan pahala juga di akhirat. Dapat pahala di akhirat. Makna apa? Ganjaran di akhirat. Apa ganjaran di akhirat kepada pejuang Islam? Dalam kitab tafsir sebut al-jannah, syurga. Ada lagi besar pada tu. Apa lagi harapan kita lain pada syurga, lain pada Allah redha?
Mun nak apa lagi, kalau apa lagi hak lebih besar daripada syurga, hak lebih nikmat daripada syurga? Syurga tu lambang Allah redha. Syurga tu lambang Allah redha, simbol kepada keredaan Allah. Bila Allah redha, Allah bagi syurga. Kita ni cari redha Allah Ta'ala, apa lagi hak lebih besar daripada redha Allah? Nak kaya, mana besar? Dapat kaya ke dapat redha? Apa guna kaya Allah tak redha? Nak kuasa, nak pangkat, nak sihat, itu semua tu nombor 2, nombor 3, nombor 10. Nombor 1, Allah redha. Dan ini Allah janjikan, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Wa husna thawabil akhirah, dengan tafsiran ulama, dapat kebaikan di akhirat, iaitu syurga jannah. Kerana Allah telah redha kamu beriman dan kamu berjuang bersama para rasul dan nabi masa kamu hidup atas dunia dulu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka, yuhibbu makna suka, sayang, kasih kepada orang-orang yang muhsinin, yang muhsin, orang-orang yang melakukan ihsan, kebaikan, berbuat kebaikan. Muhsin daripada perkataan hasan. Ramai kawan kita nama Hasan. Hasan makna baik. Ataupun satu lagi perkataan, tuan-tuan pernah dengar perkataan ihsan. Semua perkataan sama tu. Muhsinin, orang muhsin, orang muhsinin, orang yang berbuat hasan ataupun ihsan, maka dia muhsin. Tu dari segi kaedah bahasanya. Ihsan ni apa? Hadis Nabi SAW kata, ihsan ni mu ibadat pada Allah macam mu nampak Allah. Dan memang tak nampak Allah pun macam je. Dan kita tak nampak Allah, dan kena ingat Allah nampak kita. Itu ihsan. Sebab tu dia tak risau. Allah nampak ni, tak khabar kat orang pun tak apa. Tak masuk Facebook pun tak apa. Tambah zaman Nabi mana ada Facebook. Ada orang hari ni sembahyang tarawih pun sebut dalam Facebook, alhamdulillah baru balik tarawih 20 rakaat. Kamu ada. Tu bala hujung zaman tak? Alhamdulillah, dia status Facebook dia. Nah, baru balik tarawih, alhamdulillah, imam baca sedap malam ni 20 rakaat. Nak ceritanya orang lain buat 8 tu tak boleh pakai, aku buat 20. Tu bala hujung zaman. Nak khabar kat orang. Nah. Tapi bila kata ihsan ni, tak apalah orang tak tahu pun, tak cerita pun tak apalah. Kenapa? Ihsan ni yakin macam kita nampak Allah, dan kita tahu Allah nampak kita, Allah nilai kita. Itulah yang dikatakan orang yang sampai kepada ibadat dia ihsan. Dan Allah bagi berita gembira, hak mana ihsan tu, hak mana buat hasan tu, baik tu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah amat sayang kepada dia orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah tuan-tuan, isyak pun dah masuk, saya pun ada urusan lain pula lagi ni. Jadi kita berhenti kat sini dah, walaupun sekadar 2 muka surat, 2 petikan ayat, cukuplah untuk malam ini. Moga-moga apa kita tadabbur, kita faham, kita amal, dan kita amal, kita selamat dunia, selamat kita di akhirat. Jadi kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Bulan Januari ada 31 kan? Jadi kita jumpa pada bulan hadapan ataupun tahun hadapan 31 Januari 2021 insya-Allah, untuk sambung lagi pengajian kita. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat tu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah dan suratul Asr.